Salam sejahtera. Hari ini bersama Cikgu Ovelin Matanluk daripada SMK Sikuati bagi Geografi STPM semester 1 bahagian B. Topik pelajaran kita pada hari ini diambil daripada tema 1, penduduk di bawah tajuk peralihan demografi penduduk. Objektif pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan maksud peralihan demografi. Objektif pembelajaran yang kedua ialah menghuraikan ciri-ciri bagi setiap peringkat dalam peralihan demografi. Objektif ketiga menghuraikan tahap pembangunan sosial ekonomi peralihan demografi setiap peringkat. Dan yang keempat ialah membincangkan kesan proses penuaan penduduk terhadap pembangunan sosioekonomi Malaysia. Sebelum kita belajar model peralihan demografi, mari kita belajar apakah yang dimaksudkan dengan konsep model peralihan demografi. Model peralihan demografi penduduk adalah merujuk kepada graf garis yang menggambarkan perubahan kependudukan yang berlaku di sesebuah negara dari masa lalu, masa kini dan masa akan datang. Dipengaruhi oleh kadar kelahiran dan kadar kematian bagi mempengaruhi kadar pertumbuhan semula jadi penduduk sesebuah negara. Contohnya ialah negara mundur, negara membangun dan negara maju. Peringkat peralihan demografi adalah seperti dalam gambar ini. Yang pertama ialah peringkat 1. Peringkat 1 berada di kawasan ini. Peringkat 1 berada di kawasan ini. Dan seterusnya ialah peringkat 2, di mana peringkat tersebut adalah berada di range ini. Dan yang ketiga ialah tahap 3, dan dia berlaku di bahagian graf ini. Jika kita perhatikan graf, berdasarkan petunjuk, kita dapati bahawa garis lurus tanpa putus ialah kadar kelahiran. Ini merupakan kadar kelahiran. Dan garis putus-putus adalah kadar kematian. Dan garis yang terputus-putus secara besar adalah kadar pertumbuhan penduduk. Jadi kalau kita lihat dalam graf model peralihan demografi ini, kita dapati bahawa apabila kadar kelahiran tinggi, kadar kematian tinggi, menyebabkan pertumbuhan penduduk adalah rendah. Manakala apabila kadar kelahiran tinggi dan kadar kematian pula menurun, menyebabkan pertumbuhan penduduk adalah tinggi. Seterusnya kita perhatikan ciri-ciri model peralihan demografi. Ciri-ciri model peralihan demografi terdiri daripada 3 ciri utama. Yang pertama ialah kadar kelahiran, yang kedua ialah kadar kematian, dan ciri model peralihan demografi yang ketiga ialah kadar pertumbuhan penduduk semula jadi. Ciri-ciri model peralihan demografi adalah seperti berikut, iaitu tahap pertama, kadar kelahiran adalah tinggi kerana pada tahap 1 keperluan tenaga buruh adalah sangat tinggi kerana negara-negara yang berada pada tahap ini adalah berasaskan kepada sektor pertanian. Kadar kematian pula adalah sangat tinggi disebabkan oleh taraf kesihatan yang rendah dan terjadinya wabak penyakit.
Okey, manakala kadar pertumbuhan penduduk pula adalah sangat rendah. Contoh negara-negara di tahap 1 ialah negara-negara mundur seperti Kenya, Sudan dan Angola. Ciri-ciri model peralihan demografi bagi tahap 2 pula ialah yang pertama, kadar kelahiran adalah tinggi kerana keperluan kepada tenaga kerja dan gagal perancangan keluarga. Seterusnya, kadar kematian pula adalah rendah disebabkan oleh peningkatan taraf kesihatan, perubatan yang baik dan bekalan makanan yang cukup. Ini menyebabkan kadar pertumbuhan semula jadi tinggi. Ini berlaku contohnya di negara-negara membangun seperti Thailand, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Okey, manakala ciri-ciri tahap 3 adalah kadar kelahiran rendah. Ini disebabkan oleh amalan perancangan keluarga, golongan bekerja, berpendidikan dan lewat kahwin. Manakala kadar kematian pula adalah rendah. Ini disebabkan oleh kemajuan bidang perubatan seperti adanya vaksin dan juga peralatan perubatan moden. Bagaimanapun, kadar pertumbuhan semula jadinya adalah rendah. Contoh-contoh negara yang berada pada tahap 3 ini adalah negara-negara maju seperti Jepun, Britain dan Perancis. Okey, seterusnya kita akan belajar ciri-ciri model peralihan demografi dari aspek pembangunan sosioekonomi. Tahap 1 lazimnya berlaku di negara masyarakat pertanian. Negara adalah mundur dan berasaskan sektor pertanian menyebabkan kepada keperluan tenaga buruh yang ramai. Pengeluaran makanan dan sumber alam juga adalah terhad menyebabkan berlaku kebuluran dan kematian yang tinggi. Pembangunan sosial rendah, tahap pendidikan juga rendah dan menyebabkan kadar kemiskinannya tinggi. Ciri-ciri model peralihan demografi dari aspek pembangunan sosioekonomi bagi tahap 2 pula iaitu peringkat awal perindustrian. Ini lazimnya berlaku di negara-negara membangun. Sektor perindustrian dan perkhidmatan mula berkembang, menyebabkan berlaku peningkatan teknologi, menyebabkan sumber alam dapat diterokai. Pendapatan per kapita juga semakin meningkat. Peluang pekerjaan bertambah, taraf hidup meningkat. Seterusnya, pembangunan sosial turut meningkat di mana kemudahan pendidikan, kemudahan kesihatan dan proses pembandaran semakin berkembang. Seterusnya, mari kita belajar ciri-ciri model peralihan demografi dari aspek pembangunan sosioekonomi bagi peringkat yang ketiga iaitu peringkat perindustrian. Lazimnya, negara-negara yang berada pada tahap 3 ini adalah negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Perancis dan Jepun. Pendapatan negara adalah bergantung kepada sektor perindustrian dan perkhidmatan. Sumber alam dijana secara optimum kerana kemajuan teknologi moden. Pembangunan sosial juga adalah sangat tinggi di mana kemajuan kesihatan, jangka hayat tinggi, sistem pendidikan dan kadar celik ICT yang tinggi. Masyarakat juga bermaklumat dan taraf hidup adalah tinggi di mana 80% penduduknya tinggal di kawasan bandar dan 20% sahaja penduduk tinggal di kawasan luar bandar. Topik seterusnya yang kita akan belajar dalam tema ini ialah kesan penuaan. Sebelum itu, kita akan pahami dahulu apakah yang dimaksudkan dengan konsep penuaan penduduk. Konsep penuaan penduduk adalah merujuk kepada penduduk yang berumur 60 tahun dan ke atas.
mempunyai jangka hayat yang tinggi dan tahap kesihatan yang tinggi kerana makanan yang seimbang dan gaya hidup yang sehat. Seterusnya kita akan belajar kesan penuaan penduduk terhadap sosioekonomi. Kesan yang pertama ialah kesan terhadap beban kerajaan. Kerajaan terpaksa menyediakan rumah kebajikan, bayaran pencen dan perubatan percuma. Kesan kedua terhadap sosioekonomi ialah beban golongan dewasa. Penjagaan kesihatan dan kebajikan golongan tua yang sudah uzur menjadi beban kepada golongan dewasa kerana kos penjagaan kesihatan dan kos yuran rumah-rumah kebajikan orang tua adalah sangat tinggi. Seterusnya, kesan yang ketiga ialah kadar pengangguran tinggi. Kadar pengangguran yang tinggi adalah disebabkan oleh umur persaraan dilanjutkan sehingga 60 tahun. Keadaan ini menutup peluang golongan belia dan menyebabkan kadar pengangkutan boleh meningkat. Kesan penuaan penduduk terhadap sosioekonomi yang keempat ialah mewujudkan golongan profesional kebakaran dan pengalaman yang tinggi dapat memajukan sektor ekonomi. Seterusnya, kewujudan golongan tidak produktif. Golongan tidak produktif ini adalah golongan warga emas yang berumur 60 tahun dan ke atas yang tidak bekerja dan tidak mempunyai pendapatan. Jadi, itulah tadi 5 kesan penuaan penduduk terhadap sosioekonomi. Seterusnya, mari kita lihat contoh soalan berkaitan dengan topik ini, iaitu bagaimanakah kemajuan teknologi perubatan dan kesihatan moden mempengaruhi kadar pertumbuhan penduduk. Okey, jadi cadangan jawapannya yang pertama ialah kemudahan kesihatan. Kemudahan kesihatan seperti hospital, klinik dan farmasi mudah dijangkau oleh penduduk. Kemajuan yang kedua ialah kemajuan perkhidmatan kesihatan. Doktor bertambah, doktor pakar bertambah, jururawat desa juga bertambah, membolehkan pesakit mudah dirawat. Seterusnya, yang ketiga ialah kemajuan teknologi perubatan moden. Contohnya, terdapat pelbagai jenis ubat-ubatan yang ditemui yang mengelakkan kematian dan mencegah penyakit. Contohnya, semasa pandemik sekarang ini, kematian sudah boleh diatasi dengan kewujudan vaksin-vaksin seperti vaksin Pfizer, Sinovac dan sebagainya. Seterusnya, kemajuan teknologi dan peralatan turut mempengaruhi kadar pertumbuhan penduduk. Penggunaan teknologi dan peralatan moden dalam perubatan membolehkan pelbagai jenis penyakit boleh dikesan dengan cepat. Seterusnya ialah kajian perubatan. Kajian-kajian perubatan membolehkan masalah-masalah kesihatan, contohnya masalah ketidaksaburan dapat diatasi melalui penggunaan bayi tabung uji. Selepas itu, ketika pandemik sekarang, penghasilan vaksin COVID-19 juga menyebabkan kadar kematian menurun. Seterusnya, yang keenam ialah penyebaran maklumat tentang kesihatan. Penyebaran maklumat tentang kesihatan melalui media sosial, berita, laporan membolehkan penduduk lebih terdedah kepada maklumat-maklumat penting tentang kesihatan. Jadi,
keenam faktor kemajuan teknologi perubatan dan kesihatan moden ini sangat mempengaruhi kadar pertumbuhan penduduk. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.